hukum linear. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita nak belajar hukum linear. Okey, sebelum kita pergi hukum linear, kamu pernah belajar dulu. Nama dia, tajuk tu persamaan linear. Ada tak? Persamaan linear. Okey, persamaan linear. Okey, persamaan linear yang kamu buat satu straight line. Okey, persamaan linear. Dia punya, kamu dah belajar garis lurus. Okey, dalam persamaan linear ni melibatkan garis lurus, iaitu Y sama dengan MX campur C. Ada kan? MX campur C. Okey, besar pula. MX campur C. Campur C, ni dia. Okey, ini yang kamu dah belajar dulu. Okey, siapa dia M? Siapa dia C? M kecurunan. Ya, good. M adalah kecerunan. Besar semua. M ialah kecerunan. C apa? Pintasan Y. Pintasan Y. Pintasan pada paksi Y Pintasan pada paksi Y sebenarnya. Penat nak menulis pintasan Y. Nampak? Ni bukan negatif Y, pintasan Y. Okey, tengok sini. Dekat mana kecerunan ni berada? Kecerunan mesti berada di sebelah X. Kecerunan mesti sebelah X. Tak kisahlah dia punya susunan pun macam ni Y sama dengan 3X tolak 7. Jadi berapa kecerunan dia? Kecerunan berapa? 3. Ya betul. Ni kecerunan M ni M. Nampak? Kalau macam ni. Y sama dengan 7 tolak 6X. Berapa kecerunan dia? Saya cakap kecerunan mesti di sebelah X. Okey. Berapa kecerunan dia kat sini dalam kes yang bawah ni? Negatif 6. Ya, good. Negatif 6. Okey. Negatif 6 tu dia punya kecerunan. Jangan ambil 6 je. Boleh faham? Okey, kalau kamu ambil 6, tolak tu jadi apa? Siapa punya tolak? Okey, boleh faham? Okey, sebenarnya kalau ikutkan dia punya garis lurus, okey, dia ada paksi X, dia ada paksi X, dia ada paksi Y, betul? Kenapa dinamakan paksi Y? Sebab dia punya persamaan, nampak sini, anak panah saya, Y. Paksi Y lah. Kita labelkan Y. Okey. X tu apa? X tu X, betul? Tengok sini. X tu adalah nilai X. Maka paksi dia paksi X. Itulah reason dia. X dan Y adalah paksi. Apabila digabung, nilai-nilai dia akan jadi koordinat. Boleh faham? Misalnya, ni sini. 1, 3. 1, 3. Sini saya pangkah. Jadi koordinat paksi X nilai dia 1. Paksi Y nilai dia 3. Jadi koordinat dia 1, 3. Ini pernah belajar kan? Memplot. Pernah belajar bang? Plot graph. Pernah? Pernah. Pernah okey. Nilai Y dengan X mesti kamu tanya. Y MX campur C. Kenapa M dengan C je kita nakkan nombor? Mesti bernombor M dengan C. Nombor. Ni pun nombor. Mesti nombor. M dengan C mesti nombor. Kecerunan dan juga nombor pintasan. Mesti bernombor. Kenapa Y dengan X ni tak bernombor? Sebenarnya nilai Y dengan X ni bernombor. Okey, nilai X dengan Y bernombor. Tengok sini Y, paksi X. Dia bernombor. 1, 2, 3, 4. 2, 4, 6, 8. Okey, saya buat macam ni. 1, 2, 4, 3, 6, 4, 8. Saya tak lurus pula. Okey. Jadi dekat sini, ni XY bang. Yang ni pun XY. Yang XY ni 1, 2. Yang ni XY 2, 4. Yang ni XY 3, 6. Yang ni XY 4, 8. Banyak sangat nombor.
Yang kalau ada lagi tu 5, 10. Nampak? Banyak sangat nombor. Semua X. Semua. Kalau saya tu buat sini 1, X1, Y2. Okay. 1, Y2. Okay. M dia misalnya 2. 0. Jadi nanti nombor lain pun nak juga. Jadi nak cerita, nak bagi adil, oleh kerana nilai XY tu banyak sangat, koordinat dia 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8, 5, 10, 6, 12. Semua XY. Semua dia nak pun. Maka disimpulkan bahawa Y kita tulis je. Nombor-nombor nilai Y tu saya wakilkan dengan Y. 2, 4, 6, 8 tu semua Y. Okey, kecerunan mesti bernombor. Okey. Kecerunan mesti bernombor. Dan nilai X pun banyak sangat ni. 1, 2, 3, 4. Jadi letaklah X je. Sebab banyak sangat nilai X. Okey. Campur 0. 0 dah campur tak payah tulis. Okey. Campur 0 apa-apa pun campur 0 dapat balik nombor tu. Boleh faham? Boleh bang? Okey. Ni adalah basic dia. Okey. Dia punya persamaan linear. Rumus dia adalah Y sama dengan MX campur C. Ini adalah rumus dia. General formula dia. Boleh faham? Kita nak pergi kepada hukum linear. Dia ada kaitan banyak dengan yang YMX campur C. Ada banyak kaitan. M masih lagi kecerunan. C masih lagi pintasan. Okey. Kita terus ke soalan. Okey, tengok sini. Hari ni hukum linear. Saya tak boleh tarik. Saya tarik ni soalan. Okey. Okey, tengok sini soalan. Okey, kamu pun ada kan? Saya dah bagi kat WhatsApp. Okey, okey. Kita ada data apa di kelas? Data X. Betul? Data X. Kita ada data Y warna biru. Okey, kita ada data. Okey, dekat yang ada dekat dalam ni, siapa yang guna kalkulator paling baru tu, kelas WIS? Ada tak? Ada? Ada. Ada. Okey. Kalau ada saya nak tunjuk nanti. Kena tunjuk juga. Okey, cuba kita tengok sini. Fizik dah belajar belum buat garis lurus penyuaian terbaik? Kelas? Fizik, kelas fizik. Dah tak? Belum Ya betul, itu first chapter lah. Belum Dah kot cikgu. Dah Saya kan? adjust lah, kasih tegak. Adjust, kasih lurus. Ada kan? Okey, tengok balik. Oh, nama dia lain. Nama dia apa? Best fit line Tak ada cikgu, masa buat eksperimen ada salah kita orang. Lepas tu cikgu tegur. Oh, okey. Tak apa. Ada juga dekat AdMat. Kat AdMat sama je. Graf sama semua. Okey. Cuma tengok keputusan eksperimen kan. Okey, tengok sini. Plot XY. Apa ni? Plot XY melawan X kuasa 2. Melawan X kuasa 2. Kalau kita sebut dulu. Okey. Yang sebut dulu tu paksi apa? XY. X Yalah, cikgu. paksi X ke paksi Y? Paksi Paksi Y. X. Paksi X yang sebut dulu. Bukan cikgu. Bukan X dulu baru Y. X, okey. Paksi apa lawan apa? Yang kamu belajar. Ni basic ni. Y melawan X. Y melawan X. Bang, Y melawan X Okey, jap. Ini basic. Kena tahulah. Y melawan X. Okey, Y melawan X. Dia macam ni. Dah tengok betul-betul. Saya conteng Tengok saya conteng. Tengok saya conteng. Ni. Nampak ni? Alamak, tak tebal pula. Ni. Ni. Ya, ni lah.
XY. Nampak? Ni. Okey, yang saya tunjuk tu XY, paksi Y. X adalah X kuasa 2. X kuasa 2. Boleh faham? Boleh faham? Yang sebut dulu tu paksi menegak. Yang sebut kemudian tu paksi mengufuk. Boleh faham? Okey, dalam hukum linear, saya cakap dia hampir sama dengan yang sebelum ni. Cuma sikit dia beza dia. Y sama dengan M X campur C. Apa beza dia dengan atas ni? Abang? Cuba tengok. Apa beza dengan dua-dua ni? Apa beza dia? Y dengan X besar. Y besar. Y besar, X besar. Apa maksud besar? Okey, dengar sini. Yang atas ni, Y dengan X dia kecil. Okey, sebab apa? Sebab paksi Y dengan X dia spesifik dah. Tak boleh dah berubah. Mesti Y, mesti X kecil. Mesti itu je. Boleh faham? Mesti X, mesti Y paksi dia. Paksi Y, mesti paksi X. Untuk yang ni, paksi Y dia, paksi Y besar. Untuk graf ni nanti, kenapa Y besar? Okey, saya tulis sini. Y besar, X besar. Kenapa? Sebab paksi Y besar ni boleh macam-macam kita letak kat situ. Okey, dalam kes soalan kita ni, paksi Y besar kita, saya letak apa? Saya letak apa? Kelas, saya letak apa? XY. Saya tak spesifikkan Y. Boleh faham? Boleh juga nanti paksi Y tu, boleh juga Y kuasa 2. Boleh faham? Paksi Y besar tu, paksi menegak tu, boleh juga log Y. Boleh juga punca kuasa 2Y darab X. Boleh juga. Nampak? Untuk paksi Y besar, boleh apa sahaja unknown. Okey, boleh apa sahaja sebutan. Okey, boleh faham? Sama juga dengan X. X ni, paksi X besar ni, paksi X besar ni tak sama macam paksi X kecil. Paksi X kecil, mesti X kalau X kecil. Kalau X besar, paksi X besar ni boleh macam-macam sebutan. Nampak? Saya letak X kuasa 2, saya letak X kuasa 2. Itu sebab dalam fizik ke kimia, kita tak sebut paksi X, paksi Y, betul? Paksi masa, paksi halaju, betul? Okey? Paksi apa lagi yang dalam fizik kan? Paksi pemanjangan, paksi pemampatan, kat situlah. Boleh faham? Okey, kita tengok sini. Plotkan XY melawan X kuasa 2 dengan menggunakan skala. Okey, tengok ni skala dia. 2 cm kepada 5 unit kepada kedua-dua paksi. Okey, saya nak highlight kat sini unit. Unit ni adalah sifir. Sifir 5 lah. Setiap 2 cm. Okey. Kertas graf kamu tu, setiap 2 cm dia garis tebal, betul? Betul tak kertas graf kamu tu? Setiap 2 cm dia garis tebal. Betul kan? Okey. Setiap 2 cm kamu tulis nombor sifir 5. 5, 10, 15. Unit ni melambangkan sifir lah. Paksi menegak 5 sifir 5. Sifir paksi mufuk pun sifir 5. Setiap 2 cm. Jadi sebelum kita melukis graf, kita kena membuat jadual baru. Kenapa buat jadual baru? Sebab jadual mesti bergantung kepada nilai-nilai paksi. Kita tak boleh terus plot menggunakan jadual yang dibagi tu. Jadual yang dibagi tu belum lagi XY, belum lagi X kuasa 2. Faham? Faham Kita kena buat jadual baru berdasarkan nilai-nilai paksi. Paksi Y apa dia? Paksi X apa dia? Nampak? XY. X ni dengan Y operasi apa kelas? Darab. Darab. Apa darab apa? X darab Y.
Ya betul, X darab Y. Sekejap saya buat jadual sikit Okey. Cantik sikit buat ni. Ya. Okey, saya buat ni. X mesti darab Y. Okey. Untuk dapat nilai-nilai paksi XY Okey. Ni tak apalah buat macam ni. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ni jadual dia. Okey, kita mesti ada nilai-nilai paksi. Okey, nilai-nilai paksi yang pertama mesti kita ambil XY lah. XY. Okey, X darab Y. Tengok jadual dalam soalan tu. Apakah X darab Y? 1 darab 5.5. Berapa? Berapa 1 darab 5.5? 5.5. Betul lah. Okey. 2 darab 4.7. Okey. Untuk jadual, mesti 2 titik perpuluhan. Nak lebih boleh, tapi disarankan 2 titik perpuluhan sebab kita hanya boleh nampak, kita hanya boleh tanda dan nampak 2 titik perpuluhan dia paling banyak. 3 dah mustahil dah. Boleh faham? Ambil 2 titik perpuluhan. Okey. 2 darab 4.7 berapa? 9.4. Berapa? 9.4. Okey, lagi. 5 darab 3, 15. 0.0 lah. 5 darab 7.7. Cepat-cepat Kak. Cepat. 5 darab 7.7. Cepat. Berapa? Lamanya. Kalkulator mana kalkulator? 38.5 je. Kamu kena cepat lah. 38.5 Lagi 5.5 darab 8.4 berapa? 46.2. 46, okey. Kamu kena cepat Jangan malu-malu lah nak belajar. Ni X kuasa 2. Maksudnya apa? X tu di kuasa 2. 1 kuasa 2. Sama 1, je cikgu. sama. 2 kuasa 2, 4. Saya cepatlah. 3 kuasa 2, 9. 4 kuasa 2, 16. 5 kuasa 2. Apa saya punya? Saya terskip Yang XY tu cikgu tak darab dengan 4/0 darab 6/5. Terskip 1, 2, 3, 4. Okey, jap. 4.62. 3.85. 38.5. 4.6. 4 darab 6.5 berapa? 26. 26. Tepat Okey, nak cantik tu kita letaklah poin kosong belakang tu. Okey, dalam fizik kita panggil konsistensi kan dalam penulisan nombor perpuluhan tu. Okey, ni berapa? 16, 25, 5.5 kuasa 2. 30.3. 30.3. Okey, ada 30.333 tak? Tak ada 30.25. Dapat apa? 25. 30.25. 25. 2 titik perpuluhan Kak 2 titik perpuluhan, bukannya 1. Saya tulis kat sini. Mesti 2 titik perpuluhan. Kalau dah tak boleh dapat 1 pun, kalau tekan kalkulator dapat 1 memanglah 1 titik perpuluhan. Tapi kalau dia panjang, nak ambil panjang boleh. Tapi kenapa disuruh 2 titik perpuluhan? Sebab kita hanya boleh plot paling tinggi titik perpuluhan pun 2. Kita boleh nampak dekat dalam graf tu. Boleh faham? Jangan salah 30.3 tu nanti kamu dibulatkan, tolak 1 markah. Habis. Markah jadual tak ada. Okey? Oleh kerana kita mengadjust paksi Y besar dengan paksi Y kecil, kamu dah dapat 2 markah. Sini. 1 sini, 1 sini markah. Pastikan betul. Macam siapa tadi jawab? 30.3. Tak apa. Salah sekarang tak apa. 30.3. Nanti dia bulat. Bahagi area sini dia bulat. Tak dapat markah langsung. Walaupun yang lain tu betul. Boleh faham? Okey, yang ni betul lah.
Okey, jangan membundar. 1 titik perpuluhan. Faham? Okey, jadi dekat sini, tengok sini. Okey, kan ada YMX campur C kan? Okey, sekarang siapa kalkulator zaman Jepun tu? Tengok sini kalkulator lama. Sama tak? Saya punya ni lain sikit. Ada Vietnam ni. Ni saya import Vietnam ni. Okey, tengok sini. Okey, dah buka belum kalkulator? Nampak tak kalkulator saya? Nampak. Okey, nampak tengok kalkulator saya ni. Okey. Macam mana? Okey, dah on? Dah on? Okey, kalkulator baru saya akan tunjuk juga nanti. Dah on belum? Dah, Dah. cikgu. Okey, tekan mode. 1, 2, tekan 2 kali mode. Mode 2 kali. Mode 2 kali Mode 2 kali. Lepas tu tekan REG. Tekan REG. Tekan REG nombor 2. Okey. Lepas tekan REG, tekan lin. Lin tu apa? Linear. Tekan lin. Linear. Okey. Tekan lin. Linear. Okey. Dah ada REG belum atas kamu tu? Ada je. Okey, sekarang ni kita kena masukkan ada berapa set kita punya koordinat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul? Ada 6 set. Ada 6 set. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Mula-mula kita kena type macam koordinat. Kalau koordinat mesti nilai X dulu baru nilai Y, betul? Okey, macam tu kita tekan. Okey, saya ajar kamu. 1, koma, nampak ni koma, sebelah M tambah. 1, 5.5. Okey, dah tekan? Dah? Dah. Okey, tekan M tambah. Okey, keluar apa kat situ? Keluar N sama dengan berapa? 1. Okey, 1. Okey, bermaksud satu koordinat saya dah masukkan. Boleh faham? Satu koordinat saya dah masukkan. Okey, satu koordinat dah masuk. Okey, saya nak masukkan koordinat kedua. Saya tekan 4, saya tekan koma, saya tekan 9.4. Saya tekan sama dengan saya tekan M tambah. Keluar N2, maksudnya koordinat kedua saya dah masukkan. Okey, lepas tu saya masukkan pula yang ketiga punya koordinat. X dia 9, 15, M tambah. Dah 3 dah koordinat saya masukkan. Dan seterusnya 16, 26, M tambah. Jangan tertekan sama dengan, tekan M tambah. Dah 4. Koordinat keempat saya dah masukkan. 1, 2, 3, 4. Koordinat kelima, 25, 38.5. Tekan M tambah. Okey, tekan M tambah. Okey, boleh faham? Okey, dah koordinat kelima saya dah masuk. Sekarang ni baru nak masuk koordinat keempat, ke-6. 30.25. Okey, 30.25, 46.2. Okey, tekan M tambah. Jadi last mesti kamu jumpa N sama dengan 6. Kalau jadual tu koordinat dia ada 5 set, N sama dengan 5 lah. Boleh faham? Dah dapat belum? Semua dah tekan belum sebelum saya teruskan? Dah. Dah. Okey, kalau dah. Okey, dengar sini Lepas tu tekan shift 2. Tekan shift 2. Dah. Nampak tak ni? Button tengah ni yang warna biru ni. Saya cucuh sini warna biru. Kamu tak keluarlah warna biru. Okey, tekan ke kanan. Pad ni, kat pad tengah ni, tekan kanan. Okey. Tekan kanan. Okey, tekan kanan 2 kali. Mula-mula macam ni kan kamu dapat. Tekan 2 kali. 1, 2.
Okey, 1, 2. Okey, tekan 1, 2. Kamu akan jumpa apa? Huruf apa? A, B, R. Betul? Kamu akan jumpa A, B, R. Okey. A ni apa? Okey, tengok sini. A ni BX. Keturunan A. A ni adalah pintasan. A ni nilai pintasan Y. Kita dah ada pintasan Y. B ni kecerunan. Okey, B tu adalah kecerunan. Boleh dapat? Okey, kita try dulu. Faham tak ni? Kelas? Oh, kelas. Faham. Faham A tu nilai pintasan. B tu kecerunan. Okey, B tu adalah kecerunan. Okey, kamu tengok dulu. Try dulu. Okey. Okey, sekarang ni macam mana nak dapatkan nilai A? Nilai pintasan. Tekan nombor tekanlah nombor 1 kalau nak A. Tekan nombor 1. Tekan sama dengan 35. 35. Oh, 35. 3.53. Nampak? Okey, dengar. Kita menekan ini hanya sebagai panduan kita sahaja. Panduan Kamu tak boleh ambil bulat-bulat nombor dia ni. Tak boleh ambil bulat-bulat. Ni panduan kamu. Sekali kamu kira, lebih kurang lah. Betul lah tu. Mungkin 3.4 kamu dapat. Betul lah tu. Tak ada masalah. Okey, lepas tu saya nak dapat B pula. Nak dapat B, saya tekan shift 2 balik. 2 kali ke kanan. Tekan pad tu, tekan nombor 2. Tekan nombor 2, tekan sama dengan. 1.4. Allah. Dapat 1.4. Cikgu lagi sekali. Cikgu laju. Oh, laju Okey. Nak tekan mana tu laju, Kak? Di masa B tu yang ada shift 2 tu. Okey. Nak dapat B, shift 2. Okey, shift 2. Tekan 2 kali ke kanan. 1, 2. Faham? Okey. Lepas tu tekan nombor 2. Tekan nombor 2. Kita pakai AB je. R kita tak pakai. Tekan nombor 2. Tekan sama dengan. Okey, kamu akan dapat 1.40. Boleh lah. Okey. Ada soalan? Laju sangat ke? Ada soalan? Cikgu. Ya. Lagi sekali cikgu yang lepas dapat 6 tu. Yang lepas dapat 6 mana, Kak? Mana 6? Yang lepas M tambah tu dapat 6. Oh, nak key in balik Okey, saya ulang Okey, sebelum tu kita kena clear dululah. Kalau tak nanti, kalau saya sambung buat, nanti lepas 6 apa? 7, 8, 9, 10. Okey, saya clearkan mode lah nombor 2 Clear mode. Okey, clear mode. Okey, saya masuk balik Saya masuk balik. Okey, tengok di sini betul-betul Okey, saya masuk balik. Mesti masuk X dulu baru masuk Y. Okey, pergi rect. Pergi lin sebab dia linear. Okey, saya masukkan nombor 1, 5.5. Lepas tu M tambah. Koordinat pertama saya dah masukkan. Lepas tu saya masukkan koordinat kedua 4,9.4 M tambah. Saya dah masukkan koordinat, 2 koordinat dah masuk. Lepas tu 9,15. Poin kosong tak payahlah M tambah. Dah 3. Koordinat ketiga dah masuk. 16,26.0. Okay. Dah koordinat keempat saya masuk. 25,38.5 M tambah. Dah koordinat kelima tadi saya dah masuk. So dah confirm lah 5. 30.5 30.5 pula. 30.25, 46.2. Jangan terbalik Jangan masukkan Y dengan Y lepas tu X. Salah.
Tekan M tambah. Betul tak N sama dengan 6? Betul tak N sama dengan 6? Kelas? Betul cikgu. Betul Okey, jap. Okey, jap. 3, 5. Okey. Lepas tu, confirm dah. Confirm dah. Ada 6 data. Lepas confirm, tekan, okey, kita nak dapat A dengan B. Tengok sini. Dekat calculator, dia tak boleh baca, dia bukan baca XY dia macam ni. Dia punya tu. Y, macam ni apa dia? Kecerunan apa? BX, nampak? BX campur A. Dia macam ni. Kat calculator dia macam ni. Dia tak detect huruf M, dia tak detect huruf C. M dengan C tu dia ubah dengan huruf lain. Huruf B dengan A. Okey? Jadi kecerunan, okey, jadi saya nak dapat kecerunan B dengan pintasan A tu. Saya nak dapat. Okey, macam mana? Saya tekan shift. Saya tekan nombor 2. Saya tekan dekat arrow kat pad ni. Saya tekan 2 kali. Saya akan jumpa nombor 1 dengan nombor 2. Tekan nombor 1. Tekan sama dengan. Okey, saya dapat 3.53. Nampak? Okey, 3.53. Okey, ini hanya rujukan kita. Okey, macam exam lah. Kamu dah tahu jawapan kan? Jawapan dia mesti ni. Jadi kamu buat tu tenang lah. Kamu buat-buat, dapat jawapan yang sama. Okey, cantik. Okey, kita dah tahu dah jawapan pintasan dia apa, kecerunan dia apa. Cuma tinggal buat graf tu kena betul-betul. Mestikan dapat kecerunan tu hampir sama dengan kecerunan yang kita kira ni. Boleh faham? Okey. Okey, dah dapat A pintasan. Nak dapat B pula cari kecerunan. Shift 2 ke kanan, anak panah. Tekan nombor 2. Tekan sama dengan 1.401 1.40. Okey, dia punya kecerunan dia. Faham? Siapa yang tanya tadi? Boleh? Boleh. Boleh Boleh Okey, cantik. Okey, kita tengok sini. Okey. Sekarang kita dah ada jawapan sebenarnya. Pintasan apa, kecerunan apa. Jadi tugas kamu sekarang based on jadual ni. Okey, based on jadual ni. Tengok sini Okey, macam mana kita nak lukis graf? Itu yang penting tu. Macam mana kita nak lukis graf supaya, okey, oleh kerana paksi X dengan Y dia positif, kita tak ada masalah nak melukis. Okey, ni paksi X, paksi Y. Saya, okey, tengok ada graf kot sini, jap. Saya tukar background dia. Tukar background. Format background. Dia yang baru masuk. Okey. Okey. Ni graf. Ya ke graf ni? Baik. Tak macam graf pun. Cikgu. Ya? Saya nak tanya yang calculator baru macam mana guna? Nanti. Sekejap lagi. Okey. Oh, kalkulator baru Alam. Saya tak ni pula. Kalkulator baru, siapa ni? Tan Siapa ni? Tio. Okey, Tio, kalkulator baru. Sorry. Terlupa pula. Asyik baik kamu ingatkan saya. Okey, ini kalkulator baru pula. Kalkulator baru, dia ada 2 skill kalkulator baru. Skill lagi satu tu, dia terus generate jadual ni. Faham? Tu saya dah lupa cara dia. Nanti saya ingat balik. Tapi saya nak ajar kamu cara tekan yang macam kalkulator ni tadi. Okey, tengok sini. Okey, ni untuk kalkulator baru. Kalkulator yang ni. Okey, tekan menu. Okey. Tekan nombor 6. Nampak ni? Kalau malas tekan nombor 6, tekan ni lah dia punya ni. Dia punya pad ni. Joypad ni. Nombor 6. Tekan nombor 6. Okey, nampak tak? Yang kita belajar nombor 1 ke 2 ke 3 ke 4. Tio.
Mana yang kita belajar sekarang? Nombor 2. Ya, betul. Nombor 2. A, pintasan. B, kecerunan. Nampak? A, 2. Apa nak? Ada frekuensi. Sorry. Nampak? Kalau keluar frekuensi ni, okay, macam mana tak nak ada frekuensi tu? Tekan shift, setup, pergi statistik, off dia punya tu. Okay, dia akan off. Okay, kita off dia punya frekuensi. Sebab dia tak main frekuensi yang ni. Kita main XY. Okay, okay, tengok sini. X apa dia nilai dia Tiu? 1 per sama dengan 4, sama dengan 9, sama dengan 16, sama dengan 25, sama dengan 30.25. Sama dengan. Okey. Dah masukkan paksi X kuasa 2 punya data, masukkan paksi XY punya data pula. Dekat nilai Y tu. Dekat Y tu. 5.5 sama dengan 9.4 sama dengan 15 sama dengan 26 sama dengan 38.5 sama dengan 46.2 sama dengan. Okey? Dah? Boleh Tiu? Boleh. Okey, next. Next, kita nak jawapan terus. Tekan option. Okey, tekan option. Tekan nombor 4. Nombor 4 tu regression calculate. Tekan nombor 4. Keluar semua. Sama tak jawapan dia tadi? 3.53A. B dia adalah 1.4. Faham? Okey. Okey. R tu dia punya coloration saya rasa. Coloration ni dia kemungkinan titik tu hampir semua kena. Kalau hampir satu. Mungkin lah. Okey. Boleh Tiu? Nak ulang balik? Boleh ulang sekali lagi lah. Okey, ulang sekali lagi Saya ulang sekali lagi. Mula-mula lepas buka calculator. Okey, ni baru buka lah. Baru buka. Okey, pastikan kita shift menu, shift setup kan. Kita pergi bawah. Statistik tu kita off dulu. Kita off dulu dia punya frekuensi. Okey. Kita off dulu. Maths sudah sampai statistik last ke belum? Matematik belum belum lah tu. Okey, lepas tu baru kita pergi menu. Kita pilih nombor 6. Nampak nombor 6? Okey, nombor 6. Enter lah. Sama dengan ataupun tekan nombor 6. Lepas tu kamu cakap tadi nombor 2. Betul. Ni tak ada frekuensi sebab kita dah off tadi frekuensi. Masukkan nilai paksi X kuasa 2. Okey, apa dia? 1 sama dengan 4 sama dengan 9 sama dengan 16 sama dengan 25 sama dengan 30.25 sama dengan. Okey, dah settle. Okey, untuk paksi X kuasa 2 dah settle. Kita pergi kepada paksi XY. Dia tak boleh tulis situ Kak, XY sebab kita tak tahu, dia tak tahu apa paksi kamu XY kamu. Jadi dia tulis dia XY kat situ. Okey, paksi Y ialah paksi XY. 5.5 sama dengan 9.4 sama dengan 15 sama dengan 26 sama dengan 38.5 sama dengan 46.2 sama dengan. Jadi dah lengkap ada 6 koordinat. Okey? Sampai sini okey Tiu? Okey. Okey, lepas tu nak dapat dia punya jawapan AB tadi, kecerunan dengan pintasan, tekan option dia. Tekan option, pilih nombor 4. Pilih nombor 4. Terus dapat jawapan. Boleh faham? Salin terus. Salin dulu. Okey, kita salin dulu. Jangan kamu terus tulis jawapan. Ni ambil jawapan dia. Kamu salin panjang-panjang. Nanti dia cap kamu tak ada jalan kerja, tak ada markah. Boleh faham? Okey, A, B sahaja yang kita ambil. Boleh? Okey, boleh
Saya nak ajar cara lukis graf. Okey, cara lukis graf, tengok sini. Okey, saya nak tukar paparan ni jadi apa Jadi graf. Ni pula graf. Graf dah ni. Tak jadi graf pun. Oh, ni graf. Oh, ni graf punya. Oh, Allah. Okey, besar. Oh, ni graf punya. Okey. Kelas ni graf punya. Dah graf dah. Tahu cuma kotak dia. Okey, tengok sini. Saya punya ni 2 cm start ni 2 cm. Konon lah. Ni graf kamu. Okey, susah lah. Kita tak nampak ni, tak boleh nak. Okey, tengok sini. Okey, jadual kat situ. Okey, tengok sini. Setiap kotak saya ni 2 cm. Okey, setiap ni 2 cm. Okey, jadi graf kamu. Okey, ni konon lah kamu punya kertas graf Saya buat border dia. Okey, ni kertas graf kamu lah, contoh Contoh. Contoh ni kertas graf kamu ni, yang hitam ni. Saya buat frame tu Okey, kamu tengok sini. Kita tulis dulu dekat luar, conteng. Conteng ni kita kena padam belas. Okey, paling kecil paksi X kuasa 2 apa dia, Kak? Paling kecil. Berapa? 1 kan? 1. 1 betul. Saya conteng sini. 1. Mana ada 1? CP5 kan? Paksi X kuasa 2 CP5. Paksi XY pun CP5. Okey, saya tulis kat tepi CP5. Jadi, kita mula dengan 0, 5, 10, 15. Oh, silap. Saya terlangkah banyak sangat pula. Cerita selangkah. Okey, satu kotak kecil tu 2 cm saya punya Okey. 5 kosong dulu. 5 10 15 20 25 30. Paling tinggi berapa? Paksi X kuasa 2. 30.25. Okey, jadi kita kena lajakkan. 30 lepas 30 berapa? 35. Jangan pula lepas 30.25. Salah nanti kamu punya paksi punya CP tu. Boleh faham? Okey? Okey, paksi Y. Paksi Y ni paling tinggi berapa? Cuba tengok dalam nombor-nombor. Tengok. Okey, dalam CP5 mana ada 46, betul? Tinggi sikit. 46, atas dia berapa? 50. Okey, 50. Jadi paling tinggi 50. Saya conteng 50 sini. Okey. 50 situ Okey, jadi dekat situ 50. Lagi? Turun bawah. Lepas 50, 45, 40, 35, 30, 25, lepas 25, 20, lepas 20, 20, berapa? 15, 10, 5, berapa? 0. Okey. Kenapa saya buat macam ni kelas? Saya risau kalau ada nilai negatif, kamu buat terus paksi. Lepas tu kamu buat paksi siap-siap, alamak ada negatif. Silap, padam. Nanti berbulu kertas graf kamu berbulu nanti. Tak selesa kamu nak buat. Jadi dekat sini, kita dah ada panduan dah. Nombor 0 kita panduan. Nampak? Ini 0. Kita dah boleh buat dah. Okey, macam tu. Mana lagi 0? Ni kan? 0. Kita dah boleh buat sini. Tu panduan kita. Lepas tu tulislah balik nombor-nombor ni dekat pinggang. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Okey, sini nombor 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Dan satu lagi, kamu cek pintasan dia. Pintasan dia berapa tadi? Berapa ni pintasan dia?
Kelas? Kebetulan 3. Okey. Ada tak? Ada termasuk tak dalam kita punya ni? Ada kan? Ada termasuk. Okey, selamat. Konon. Ni konon. Konon. Kalau kita tekan kalkulator, pintasan, kamu tekan kalkulator, pintasan Y, kamu dapat 55.7. Okey, kamu dapat pintasan tu 55.7. Kalau ikutkan saya punya graf ni, ada tak? Termasuk tak 55.7? Tak. Jadi apa perlu saya buat? Saya Tambahkan kena lagi. saya kena mula daripada 60. Boleh faham? Boleh faham? Kalau pintasan saya 55.7. Itu sebab kita tekan kalkulator ni, kita dapat nilai kecerunan dengan pintasan. Yang penting pintasan dulu. Pintasan ni dah ada belum dalam graf paksi kita tu? Oh, 3.53. Oh, dah ada. Dia terselit dekat antara 0 dengan 5, betul? Tapi kalau kamu tekan kalkulator, pintasan Y tu A dia kamu dapat 55.7. Oh, aku tak boleh start dengan 50 lah. Aku kena start dengan 65. Lebih pun tak apa. Supaya dia boleh memintas. Boleh faham? Boleh faham kelas? Boleh. Ni bukanlah. Ini kalau. Ni kalau. Okey, ni kalau. Itu pentingnya kita setting kalkulator dulu. Supaya kita dapat membuat graf tu dengan hampir sempurna lah. Kita pun selesa membuat graf dengan selesa. Boleh faham? Dah siap tu, paksi. Kamu padam yang ni. Janganlah ada nilai-nilai ni. Nilai ni panduan kita je tadi. Siapa dah terror, buat terus graf. Okey, kamu boleh plot tak? Okey, kalau CP5, dengar kelas, kalau CP5, satu kotak besar tu CP5. Satu kotak kecil, berapa nilai dia? Kotak besar, okey dengar kotak besar. Kotak besar, kotak kecil. Kotak kecil. Kotak kecil Okey. Kalau kotak besar tu CP5, kotak kecil-kecil dia tu 50 sen. Nampak? Kalau kotak besar tu CP2, RM2, kotak-kotak kecil tu 0.2. Boleh faham? Kalau kotak besar tu RM1, CP1, kotak kecil itu adalah 0.1. Faham tak saya cerita ni? Faham tak? Faham cikgu. Yang Ulang. kecil-kecil. Yang kecil Faham. tak faham? Faham Okey, saya besarkan ni. Nampak ni. Alamak, tak nampak juga kotak kecil tu. Okey. Setiap 2 cm tu ada 10 kotak kecil. Boleh faham? Ada 10 kotak kecil. Okey. Okey, itu kalau kalau kotak besar tu RM1, RM2, RM5. Kalau kotak besar tu 10 sen. Satu kotak kecil berapa sen? 1 sen. 1 sen macam mana nak tulis? 0.01. Kalau 20 sen. Kalau 20 sen, satu kotak kecil akan jadi 2 sen. Dia macam tu. Boleh faham? Itulah cara baca kotak-kotak kecil. Dan dengar kalau tidak boleh plot tepat, kamu kena cari yang menghampiri yang tepat tu. Boleh faham? Okey? Menghampiri yang tepat. Jadi kes macam ni, saya nak kamu lukis graf dia. Tengok sini. Dah nak habis dah masa kan. Okey, saya nak kamu lukis graf, kamu plot dulu. Plot Kamu plot elok-elok. Satu mana? Satu sini. 5.5 sini atas sikit. Plot lah. Lepas tu mana? 4. 4 sini 9.4. Hampir ke 10 macam tu. Plot macam tu Plot. Okey, mungkin kamu tak jumpa 9.4. Betul tak? Cikgu. Cikgu cakap 9. Kata cikgu satu kotak kecil 0.5.
Okey. Macam mana saya nak jumpa 9.4? Macam mana saya nak jumpa 9.4 kelas? Kat mana saya nak jumpa? Okey, saya besarkan Dekat mana saya nak jumpa 9.4? Saya padam ni. Kat mana saya nak jumpa 9.4? Lagi tak nampak. Kat mana 9.4? Allah, dia kecil pula. Antara 9 dengan 9.5 ke cikgu? Okey. Antara 9. Okey, tengok sini. 5, 6, 7, 8. 5. Biar betul saya punya ni. 5, 6, 7. Kotak ni ada 10 kotak ke ada 20 kotak ni saya punya ni? Banyak ni kotak saya ni. Okey, mungkin saya punya ni melompat-lompat ni. Banyak. 4, 6, 7, 8. Okey. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Biar betul graf ni. Okey. 5. Okey, konon lah 9 kat sini. Konon graf kamu tu 9 kat sini. Okey, kamu punya graf tu, besarnya. Okey, saya punya ni macam 20 kotak lah. Okey, cuba halus Misal lah 9 kamu kat sini kan, 9. Konon 9 tu kat sini. Sini 9. Okey, atas dia ni 9.5 betul? Sini 9.5. Ini 9.5. Saya nak 9.4. Kamu tak boleh letak dekat 9.5 tu, 9.4. Apa perlu kamu buat? Kamu kena turun sikit. Walaupun tak tepat, asalkan logik. Boleh faham? Nampak tak merah saya tu? 9.4. Boleh faham? 9.4. Okey, itu Y. Tengok X. X tadi berapa? X 4 kan? X 4. Mungkin kat sini. X saya 4 kan? Mungkin kat sini. Ni X 4. X saya 4. Y saya 9.4. Okey, dia macam tu. Boleh faham tak kelas? Kalau kita tak dapat yang tepat, kita kena cari yang hampir dengan tepat. Sama ada kita turunkan sikit atau kita naikkan sikit. Dalam kes ni, saya nak 9.4. Okey, yang paling dekat dengan 9.4, atas dia adalah 9.5. Saya tidak boleh plot dekat 9.5. Saya nak plot 9.4. Saya kena turun sikit bawah. Turun bawah. Okey. Asalkan tidak kena 9.0. Tidak kena 9.5. Tengah-tengah tu. Boleh faham? Itulah namanya menghampiri 9.4. Okey. Kita tak boleh tepat 9.4. Kita nak 9.4. Kita tak nak 9.5. Kita tak nak 9. Kita nak 9.4. Jadi kita pangkahkan di antara 9.0 dengan 9.5. Boleh kelas? Jelas? Boleh. Boleh. Okey, saya nak lepas ni kamu lukislah graf ni. Okey, lepas kamu lukis graf, tengok sini. Ada beberapa syarat. Okey. Penyuaian garis lurus terbaik. Yang pertama, ni dalam fizik dah belajar. Saya ulang sikit lagi. Yang pertama, kalau semua titik kena, rezeki kamu. Saya tak nak sini. Nanti kamu terpengaruh dengan berkadar langsung apa semua. Kalau semua titik kena. Okey, kalau semua titik kena, Allah. Pusing. Memang rezeki kamu. Okey, semua titik kena kan? Okey, semua titik kena. Rezeki kamu. Semua titik kena. Okey, ni situasi pertama. Jarang dapat dalam soalan SPM. Ni semua kena lah, konon lah. Semua kena. Semua kena Sharp, semua kena. Okey, semua kena. Situasi kedua.
Okey, tengok Situasi kedua, satu tak kena. Okey. Ni semua kena. Okey. Saya buat graf tu macam ni pula graf tu. Tak semestinya macam tu graf kan. Macam ni boleh juga. Lepas kamu plot, ni saya buat garis dulu. Okey. Ada satu tak kena. Ini pun antara terbaik. Tiba-tiba satu je tak kena. Okey, satu tak kena. Situasi kedua, satu tak kena. Ni terbaik, yang kedua terbaik lah. Yang ketiga, okey, apa benda yang berapa yang tak kena? Agak-agak berapa yang tak kena? 3. 3 3 tak kena boleh juga Okey. Banyak tak kena. Okey. Okey. Banyak tak kena. Misalnya 4 tak kena. 4 lah tak kena. Okey, ni kena. Yang ni kena. Ni pula tak kena. Ni tak kena. Dia tak kena. Apa berlaku dekat, apa yang perlu kita buat sebenarnya kelas yang ni? Kelas? Yang ini, yang tak kena, pastikan balance. Pastikan balance. Apa maksud balance? Kalau tak kena 2 atas, okey? Kalau 2 tak kena kat atas, kat bawah mesti 2 tak kena. Ni saya salah. Ni tak balance ni. Okey? Misalnya kat sinilah. Okey, betul tak? 2 tak kena atas, 2 tak kena bawah. Tak kira lah dekat mana-mana. Saya ni dekat kanan 2 tak kena, dekat kiri 2 tak kena. Tak apa, boleh juga. Kalau selang-seli pun tak apa. Okey, yang ni agak susah lah nombor 3. Itu sebab kelas kita dapatkan nilai pintasan dulu, baru kita boleh adjust dia punya graf ni. Boleh faham? Adjust pembaris tu. Tadi kita dah tahu 3.53 kan? Betul tak? Kita dah tahu 3.53 kan? Okey. Oh, kat sinilah cikgu 3.53. Betul lah. Konon lah. Kamu dapat 3.53 tapi kamu dapat 3.6. Betul dah tu. Kat sini. Betul lah graf kamu tu. Boleh faham? Okey. Apapun pintasan tu penting. Pintasan tu yang paling penting untuk kita nak kita menentukan graf kita tu muat dan juga kita nak menentukan balance, nak membalancingkan kita punya garis lurus. Nampak? Okey, nak membalancingkan garis lurus. Faham tak? Boleh? Boleh. Boleh Lepas kamu dapat nilai A pintasan tu, pintasan dia dekat berapa tadi? 3.53 lah. Okey, kamu aim kat 3.53. Kamu alih pembaris tu, tengok Kita alih pembaris tu. Ni 3.6 kan, 3.53. Kamu adjust macam ni. Nampak tak pembaris saya? Saya adjust. Saya adjust. Ini saya letak je 3.6. Kamu carilah 3.5 kamu tu, kamu adjust. Okey. Boleh dapat lah. Balance atas 2 tak kena, bawah 2 tak kena. Lepas tu garis. Nampak? Lepas tu saya garis. Okey. Alamak, hilang pula. Okey. Boleh faham? Benda lah ni hilang ni. Balance yang tak kena pastikan balance atas bawah. Nampak tu? Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau tak boleh elak. Okey, dengar. Kalau 3 titik tak kena. Kalau 3 titik tak kena, mana boleh balance, betul? Mana boleh balance? Kamu ambil yang terbaik. 1 tak kena atas. 1 tak kena bawah. Okey, ada 1 yang CP. Faham? Dia ada 3 yang tak kena. Pastikan ada 1 atas, 1 bawah. Yang lagi 1 tu CP. Itu dah dikira kena lah tu. Boleh faham? Itu kalau 3. Kalau semua tak kena, ini paling teruk lah. Paling teruk. Kalau semua tak kena, okey, dia lalu tengah-tengah. Tak semestinya dia cantik macam ni. Dia lalu tengah-tengah macam ni kan. Dia lalu tengah-tengah. Asal sini ada 4. Tengok. Dia lalu tengah-tengah.
Nampak? Tu 2, 3, 4, 5. 2, 4, 5. Satu lagi mana? Sini sini ke? Nampak? Dia lalu tengah-tengah. Semua tak kena. Macam mana saya tahu semua tak kena? Daripada kita punya pintasan yang kita kira daripada. Misalnya pintasan tu sini. Konon. Pintasan tu 10. Pintasan tu 10 sini. Pintasan tu 10. Cikgu, saya letak dekat 10 ni. Langsung tak kena titik. Itu je lah. Itu dia punya garis lurus dia. Boleh faham? Okey, itu pentingnya pintasan tu. Untuk kita punya penanda. Penanda kita. Boleh faham? Okey, ni dia. Saya nak kamu buat yang itu. Yang ini, graf ni saya nak. Berdasarkan data ni, pintasan Y kita 3.5. Kecerunan nantilah. Rumus kecerunan apa, Kak? Kecerunannya rumus. Okey, kecerunannya rumus adalah ambil dua koordinat. Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Boleh faham? Okey, ambil dua koordinat yang kena. Bukan koordinat yang tak kena. Okey, ambil dua koordinat yang kena. Okey, saya tak tahu mana yang kena, yang tak kena graf ni. Lepas tu kamu masukkan dalam rumus ni, kamu akan dapat nilai kecerunan yang menghampiri 1.4. Okey, saya tak cakap exact sama dengan yang kita tekan kalkulator. Kita akan dapat hampir sama dengan 1.4. Mungkin 1.35, 1.37, macam tu. Boleh faham? Ini yang kita tekan kalkulator hanya sekadar rujukan. Bukannya jawapan akhir. Rujukan. Jawapan akhir adalah based on kamu punya graf kamu. Mesti berdasarkan graf kamu. Kalau kamu tekan kalkulator direct, jawapan tu kamu salin memang salah. Okey, kemungkinan besar dekat dalam skema dia ada tulis jika budak jawab 3.53 dan juga 1.40 salah, mungkin tidak boleh diterima. Itu bahaya dia. Dia tahu kamu tekan kalkulator. Okey, itu sebab kalkulator ni hanya sebagai kita punya rujukan. Nak hampir sama. Okey, betul lah tu, hampir sama. Boleh faham kelas? Nanti saya bagi lagi satu jadual untuk kamu buat graf lagi satu. Boleh faham? Tapi graf tu graf log boleh? Log saya rasa kamu tak ada masalah nak tekan. Ada soalan bang? Ada soalan? Saya bagi sekejap. Sekejap. Mana pula? Ini dia. Okey, saya dah bagi. Sekejap Okey, ni dia punya soalan dia. Tengok sini sekejap je. Sekejap pun 10 minit dia. Okey, soalan ni. Okey, apa paksi X, paksi Y dia? Apa dia? Cepat-cepat sikit. Kita kena buat paksi apa? Jadual. Okey. Paksi Y kita apa? Yang disebut mula-mula kan? Log Y. Log Y melawan X campur 1 kan? Okey. Boleh tak saya dapat log Y? Plus? Log Y apa dia? Log Y. Wah, dah senyap. Ada orang kan? Okey. Attendant ni tolong ni. Saya nak detect siapa yang ni. Okey, log Y. Macam mana saya nak dapat log Y? Saya ada nilai Y je. Saya tekan log 4. Nampak? Saya tekan log 4. Saya tekan log. Ni kalkulator biasa lah. Log 4. Saya keluar dulu. Mod 1. Okey, mod 1 Log 4. Log 4. Alamak, dapat 4 titik perpuluhan. Macam mana nak 2 titik perpuluhan? Tekan mod.
tekan fix 1. Tekan 0 hingga 9, tekan 2. Dia akan ubah 0.60. Boleh faham? Okey, lepas tu log 5.7. Log. Okey, log 5.7. Log. Mana log? Log 5.7. Okey, dia akan bunda terus 2 titik perpuluhan. 0.76. Boleh faham? Okey, X campur 1 maksudnya apa? Okey, untuk TU. Okey, TU. Untuk kalkulator ni, log. Okey, tengok ni pula hilang. Okey, hilang pula. Tak hidup. Okey dah. Okey, tekan nombor 1 balik, TU. Saya matikan ni ke? Oh, tak. Tekan ni, shift lock ni. Shift, tanda tolak ni. Nampak? Dia terus lock asal 10 Jangan tekan yang sebelah lock juga tu. Tapi kamu kena tekan asal 10. Yang ni tak payah. Lock 5.7 sama dengan. Nampak? Sama dengan jawapan tadi. Saya tak tulis jawapan tadi. 0.7. Betul lah. 0.76. Okey. Boleh faham? Boleh, Tiu? Boleh. Okey, boleh. Kamu pun dah belajar saya rasa ni. Kan? Okey. Jadi dekat sini X campur 1 apa dia? X campur 1. Yang first ni X campur 1. 1 campur 1. 2. 2 campur 1. 3. Seterusnya. Dan kita baca CP dia. Paksi X menggunakan skala 2 cm kepada 2 cm kepada 1 unit. Okey. Pada paksi X campur 1. CP 1. Yang ini CP 1. Okey. Dan 2 cm kepada 0.2 unit pada paksi Y. Paksi log Y, CP 20 sen. Boleh faham? CP 20 sen. Nampak? CP 20 sen tahu tak? Paksi X CP 1. 1, 2, 3, 4. Tengoklah sampai berapa. Paksi log Y CP 20 sen. 20 sen. 40 sen. 60 sen. 80 sen. Jadi kalau 20 sen, CP 20 sen, satu kotak kecil dibaca sebagai 0.02. Sebenarnya dibahagi 10. Sebenarnya CP tu dibahagi 10. Dapatlah nilai kotak-kotak kecil. Boleh faham? RM1 jadi 10 sen. RM10 jadi berapa? Kalau CP 10, RM10. Satu kotak kecil jadi berapa? Jadi berapa? CP RM10, CP 10. Satu kotak kecil jadi berapa? Tinggal berapa? Tinggal berapa? RM1. RM1. Dikira satu. Macam kamu beli pensel. Ada 10 batang pensel. 10 batang pensel RM10. Satu batang pensel RM1. Kalau 10 batang pensel 10 sen. 10 batang pensel 10 sen. Satu batang pensel 1 sen. 0.01. Boleh faham? Jadi saya nak kamu siapkan dua graf ni. Okey, tekan kalkulator dulu. Saya nak kamu buat graf ni, cari kecerunan dia. Okey, dan juga pintasan, cari pintasan untuk melukis graf pintasan. Boleh faham? Lepas tu comparekan dengan yang kamu tekan kalkulator tu. Hampir ke jauh sangat? Kalau jauh sangat tu salah lah. Okey, boleh faham? Okey, kelas faham tak? Faham cikgu. Tak faham tanya lah. Tak faham tanya. Okey, kelas tadi kita kena tekan 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 koordinat. Dia ada cara juga. Kita tidak payah tekan 6 koordinat. Okey, cara dia tekan mod. Sama juga masuk rect. Lepas tu masuk lin. Okey, kita masuk first coordinate 1,5.5. Tekan M tambah. Okey, masukkan koordinat yang terakhir. 30.25
koma 46.2 koma pula M tambah. Okey, dua koordinat kita masuk. First dengan last. Lepas tu kita check dia punya A dengan B. Shift 2 ke kanan 2 kali. Tekan huruf A nombor 1. Tekan sama dengan. Okey, kita akan dapat beza sikit. Beza dengan jawapan yang kita tekan 66 koordinat tadi. 66 koordinat tadi 3.53. Yang kita ambil dua koordinat awal dengan hujung. First dengan nombor 6 tu dapat 4.1. Tak apa. Dia punya pintasan dalam range 4 hingga 3.53 ni. Range untuk pintasan dia. Okey, untuk cari kecerunan sama. Shift 2. 2 kali ke kanan. Tekan nombor 2. Tekan sama dengan. Dapat 1.39. Okey, yang tadi kita dapat 1.4. Dah hampir lah. Okey, yang pintasan Y tu agak ada beza sikit lah. Beza sikit. Okey, itu untuk kalkulator 570MS yang hitam. Kita tengok kalkulator yang baru ni. Okey, kalkulator yang baru ni sama. Okey, masuk dalam statistik nombor 6. Okey, boleh juga kita terus masuk nombor 2. Nampak? Masuk nombor 2 terus. Semula. Okey, semula. Masuk statistik nombor 6. Masuk nombor 2. Dapat jadual tadi. Masuk yang first ya. 1 sama dengan 30.25. Okey, sama dengan. Terus masuk yang Y. First coordinate untuk Y 5.5 sama dengan 46.2. Sama dengan. Okey, next. Lepas tu tekan option. Tekan REG. Okey, REG nombor 4. Okey, dapat. Hampir juga. 4 point. Ni 4 lah. A dia 4.1. Sebab kita ambil 2 point, dia besar sikit. Okey, kecerunan dah hampir sama. 1.39 dengan 1.0. Itu kalau guna kalkulator kelas WIS. Okey, kita ambil 2 koordinat, ujung ke ujung. Kamu jangan risau, dia punya pintasan tu takkan lari jauh dengan skema. Okey, yang 6 titik akan dapat 3.53. Yang kalkulator yang kamu ambil 2 koordinat akan dapat 4.1. Dan dia punya yang exact kamu lukis nanti akan dalam range ni juga, dalam 4 ke 3.5. Dia punya range. Okey, itu je sebagai tambahan. Kalau nak tekan 66 koordinat pun tak ada masalah. Okey, kalau rasa masa tak cukup, kamu klik, kamu masukkan 2 koordinat je. Okey, sekian.